Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menyertai sesi taklimat induksi majikan baru Perkeso pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi hadir mendengar sesi taklimat Perkeso ini. Semoga dengan kehadiran anda semua pada hari ini akan memberikan serba sedikit pengetahuan berkenaan Perkeso dan pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan serta dikongsi dengan orang lain. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Safar bin Hassan, berkhidmat sebagai Pegawai Eksekutif Perkeso dan bertindak sebagai Ketua Unit Pemeriksaan di Cawangan Penguatkuasaan Perkeso Petaling Jaya. Saya berasal dari Sungai Besar Selangor dan kini menetap di Putrajaya. Telah berkhidmat dengan Perkeso lebih kurang 19 tahun. Pernah berkhidmat sebelum ini di Pejabat Perkeso Kelang, Pejabat Perkeso Kuala Lumpur, Pejabat Perkeso Seremban dan Cawangan Perhubungan Pelanggan. Baiklah, sebelum saya meneruskan program ini, saya ingin memohon untuk memperkenalkan terlebih dahulu organisasi yang dikenali sebagai Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. Jaga kita lah. Pertubuhan Keselamatan Sosial. Mestilah. Kalau soalan macam ni, tanya dengan boleh ke? Rasanya dah. Kalau jadi apa-apa pekat kerja, kemalangan apa-apa, siapa nak cover? Perlindungan keselamatan sosial kepada warga pekerja adalah amat penting bagi memastikan kesejahteraan mereka dan tanggungan mereka daripada kejadian yang tidak diingini. Perkeso atau Pertubuhan Keselamatan Sosial adalah sebuah organisasi badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia. Perkeso telah ditubuhkan pada tahun 1971. Peranan utama Perkeso ialah melaksana, mentadbir dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 serta Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Apakah visi Perkeso? Visi Perkeso adalah menjadi peneraju keselamatan sosial yang dinamik, unggul dan cemerlang. Apakah misi Perkeso? Misi Perkeso adalah memberi perlindungan keselamatan sosial kepada orang berinsurans dan tanggungan mereka menerusi skim-skim keselamatan sosial serta memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan orang berinsurans. Bilakah Perkeso diperlukan? Perkeso diperlukan apabila berlakunya kejadian-kejadian luar jangkaan yang mengakibatkan golongan pekerja mengalami masalah dalam kehidupan. Kemalangan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian, penyakit pekerjaan dan sebagainya bukan sahaja boleh menimbulkan pelbagai masalah kepada diri pekerja, bahkan menyulitkan kehidupan orang tanggungannya. Ianya akan lebih dirasai oleh tanggungan yang bergantung hidup sepenuhnya kepada ketua keluarga yang mencari nafkah seorang diri. Kecacatan kekal ke atas pekerja akan menimbulkan impak yang besar kepada pendapatan, keupayaan bekerja dan gaya hidup pekerja secara keseluruhannya. Jika kejadian yang tidak diingini terjadi kepada pekerja, mereka tidak perlu berputus asa kerana mereka mendapat perlindungan berbentuk keselamatan sosial yang boleh memberi jaminan kewangan dan perlindungan sosial untuk pekerja sekeluarga. Dalam erti kata lain, sebenarnya Perkeso membantu golongan pekerja yang bernasib malang. Sepintas lalu tarikh-tarikh penting Perkeso. Pada 1 Januari 1971 merupakan tarikh penubuhan Perkeso. 1 Jun 2013, perlindungan Perkeso kepada kaki tangan awam yang bertaraf kontrak dan sementara. 1 Jun 2017, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 diperkenalkan khas untuk pemandu teksi dan perkhidmatan seumpamanya. 1 Januari 2018, Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 mula dilaksanakan. Pada 1 Julai 2018,
suami atau isteri kepada pemilik atau pekongsi layak untuk menjarum perkeso. 1 Januari 2019, pekerja asing mula dilindungi kembali di bawah Skim Bencana Kerja Perkeso SBKP, yang mana sebelum ini pekerja asing telah dikecualikan untuk menjarum perkeso sejak April 1993. 1 Januari 2020, penambahan 19 sektor lagi di bawah Skim Pekerjaan Sendiri yang telah diperkenalkan sebelum ini, iaitu pada 1 Jun 2017. Dan yang terkini adalah pada 1 Jun 2021, perluasan perlindungan ke atas pekerja domestik di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun Akta 4 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 800. Prinsip Keselamatan Sosial. Prinsip Perlindungan Keselamatan Sosial Perkeso adalah berteraskan prinsip tanggungjawab bersama menerusi sumber terkumpul, perkongsian risiko dan penggantian pendapatan. Perlindungan keselamatan sosial adalah asas yang perlu dipenuhi sebagaimana yang dipersetujui di bawah Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO 1952, iaitu Konvensyen 102, Minimum Standard for Social Security. Dalam memenuhi matlamat tersebut, fungsi utama perkeso adalah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya menerusi skim-skim perlindungan yang diperkenalkan. Terdapat 3 teras prinsip yang utama, iaitu yang pertama, dana solidariti, yang kedua, penggantian pendapatan, dan yang ketiga, kesaksamaan. Perkeso secara realitinya merupakan sebuah tabung yang mana caruman yang dibayar oleh para pekerja dan majikan dikumpulkan bagi membantu golongan pekerja yang tidak bernasib baik ini. Inilah yang dimaksudkan dengan dana solidariti. Oleh sebab itu, perkeso tidak memulangkan semula caruman yang dibayar oleh pekerja dan majikan sekiranya mereka langsung tidak pernah membuat sebarang tuntutan kepada perkeso, kerana wang caruman tersebut telah digunakan bagi membantu mereka yang lebih memerlukan. Pekerja yang ditimpa kemalangan, musibah ataupun bencana sudah pastinya akan kehilangan pendapatan atau mata pencarian mereka. Sudah pastinya, majikan tidak lagi mahu menggajikan pekerja yang terlantar, pekerja yang kehilangan anggota badan, pekerja yang menghidapi penyakit kritikal, apalagi jika pekerja tersebut meninggal dunia. Oleh sebab itu, prinsip penggantian pendapatan diguna pakai bagi memastikan pekerja akan terus menikmati bayaran melalui faedah perkeso apabila mereka tidak lagi diperlukan perkhidmatan mereka oleh majikan. Asas kepada prinsip ini adalah pematuhan kepada akta dan peraturan itu sendiri. Berdasarkan kepada konsep ini, jaringan keselamatan sosial hendaklah telah meliputi semua majikan dan pekerja yang layak telah berdaftar dengan perkeso. Melalui konsep ini juga, pencegahan terhadap berlakunya kemalangan dengan objektif kemalangan SIFA dan memupuk budaya hidup sihat hendaklah dilaksanakan kerana definisi sebenar keselamatan sosial pekerja adalah mengekalkan pekerja di alam pekerjaan sehingga persaraannya. Jika ini dapat dilaksanakan, pendapatan sebenar pekerja adalah lebih tinggi sejajar dengan model baru ekonomi, iaitu rakyat berpendapatan tinggi. Konsep ini juga memberi ruang dan peluang kepada pekerja yang bermotivasi untuk bekerja semula. Pemulihan juga diberi kepada pekerja yang mengalami hilang upaya dan keilatan. Akhir sekali, pembayaran faedah hanya dibayar kepada pekerja atau orang tanggungannya yang layak dibayar faedah tertakluk Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Ini bertujuan untuk melaksanakan kesaksamaan kepada semua pekerja yang telah menyumbang caruman di dalam Solidarity Fund. Dengan teras kesaksamaan ini juga, perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan hendaklah bersifat delighting the customer dan melebihi ekspektasi pelanggan. Demi memenuhi maksud kesaksamaan juga, bayaran faedah hendaklah dibayar dengan cepat dan tepat. Peranan dan tanggungjawab.
Daripada slide yang dipaparkan ini, dapat kita lihat betapa perlunya seseorang pekerja mencarum dengan perkeso dan peranan majikan bagi memastikan caruman ke atas pekerja telah dilakukan serta majikan harus memainkan peranan dan tanggungjawab bagi memastikan kebajikan para pekerja terbela. Majikan hanya perlu memastikan caruman dibayar sahaja, manakala perkeso akan memainkan peranannya sekiranya pekerja ditimpa musibah dan bencana. Perusahaan yang diliputi. Mengikut Seksyen 2 Kurungan 10 AKSP 1969, perusahaan yang diliputi adalah apa-apa jenis perniagaan, perdagangan, pengusahaan, perkilangan ataupun pekerjaan majikan. Ini juga termasuklah apa-apa sebarang jenis kerja perkhidmatan, pertukangan tangan atau kerja perusahaan, pekerja-pekerja atau tenaga kerja. Di bawah Seksyen 3 Kurungan 1 AKSP 1969, majikan adalah semua sektor industri atau perusahaan yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja atau lebih hendaklah mendaftar dan membayar caruman setiap bulan kepada perkeso mengikut AKSP 1969. Tanggungjawab majikan. Majikan perlu mendaftarkan perusahaan dan pekerja yang layak mencarum perkeso dalam tempoh 30 hari dari tarikh mula pekerja diambil bekerja. Majikan perlu memaklumkan kepada perkeso apabila tidak lagi menggajikan pekerja dengan melengkapkan borang 1A, iaitu borang pemberhentian sebagai majikan. Majikan perlu memastikan pembayaran caruman perkeso dan caruman SIP ke atas pekerja dilakukan dengan betul. Majikan perlu mengemukakan laporan kemalangan yang berlaku ke atas pekerja kepada perkeso dalam tempoh 48 jam dari waktu kemalangan berlaku. Majikan perlu melakukan pembayaran caruman dalam tempoh yang ditetapkan oleh perkeso bagi mengelakkan daripada dikenakan faedah caruman lewat bayar ataupun FCLB. Majikan perlu mengemukakan dokumen yang diminta oleh perkeso atau pegawai perkeso. Majikan perlu menyelenggara daftar pekerja dan rekod gaji pekerja bagi tempoh 7 tahun. Majikan perlu memaklumkan pertukaran alamat, nama majikan dan status majikan kepada pihak perkeso. Kelayakan majikan dan pekerja mencarum di bawah AKSP 1969 dan ASIP 2017. Majikan mestilah menggajikan sekurang-kurangnya seorang pekerja. Pekerja diambil bekerja di bawah suatu kontrak perkhidmatan sama ada bertulis ataupun secara lisan. Pekerja dibayar upah ataupun gaji di atas pekerjaan yang dilakukan. Tiada had umur pekerja bagi caruman perkeso, tetapi bagi caruman SIP atau EIS, pekerja mestilah berumur di antara 18 tahun hingga 60 tahun. Pekerja berkhidmat di sektor swasta. Bagi perkhidmatan awam, hanya pekerja berstatus kontrak dan sementara sahaja yang layak mencarum perkeso. Bagi caruman SIP atau EIS, ianya tidak dibenarkan bagi perkhidmatan awam. Pasangan kepada pemilik perniagaan milikan tunggal dan perkongsian yang menerima gaji daripada pemilik juga adalah dibenarkan mencarum. Pekerja domestik seperti pembantu rumah, pemandu peribadi, tukang kebun, pengawal peribadi dan lain-lain juga layak mencarum mulai 1 Jun 2021. Syarat pekerja. Pekerja mestilah berwarga negara Malaysia, pemastautin tetap atau pemastautin sementara. Pekerja asing mestilah mempunyai dokumen perjalanan dan permit kerja yang sah. 3 kategori pekerja. Yang pertama, warga negara, pemastautin tetap dan sementara. Pekerja wajib didaftarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh mula pekerja diambil bekerja. Tiada istilah untuk tempoh percubaan atau belum disahkan jawatan.
Pekerja perlu dicarumkan mulai bulan pertama pekerja menerima gaji. Kategori yang kedua, pekerja asing. Layak didaftarkan dan dicarumkan mulai 1 Januari 2019 sekiranya pada waktu itu masih lagi diliputi di bawah skim pampasan pekerja asing ataupun SPPA, ianya tidak perlu didaftarkan lagi. Walau bagaimanapun, skim pampasan pekerja asing mula dimansuhkan pada 31 Disember 2018. Pekerja asing wajib didaftarkan untuk mencarum perkeso mulai 1 Januari 2020. Kategori ketiga, pekerja domestik. Layak didaftarkan dan dicarumkan mulai 1 Jun 2021. Bagi majikan yang telah pun menginsyurankan pekerja domestiknya dan tempoh polisi insyuran berkenaan masih sah pada 1 Jun 2021, pengecualian diberikan daripada mencarum dengan perkeso sehingga tamat tempoh polisi insyuran tersebut. Semua pekerja domestik yang digaji oleh majikan dan mempunyai polisi insyuran berkaitan bencana kerja dan keilatan bagi warga negara Malaysia, pemastautin tetap atau pemastautin sementara serta bencana kerja bagi pekerja asing hendaklah terus terpakai sehingga tamat tempohnya sebelum 31 Mei 2022. Pekerja domestik wajib didaftarkan untuk mencarum perkeso mulai 1 Jun 2022. Takrif gaji. Gaji yang dimasukkan di dalam Seksyen 2, Kurungan 24 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, gaji artinya semua saraan yang kena dibayar dengan wang oleh majikan kepada pekerja termasuk apa-apa bayaran berkenaan dengan cuti, kelepasan, lebih masa dan kerja tambahan pada hari kelepasan tetapi tidak termasuk apa-apa caruman yang kena dibayar oleh majikan utama atau majikan langsung kepada mana-mana kumpulan wang pencen atau kumpulan wang simpanan atau di bawah akta ini. Apa-apa alon perjalanan atau nilai apa-apa konsesi perjalanan, apa-apa jumlah wang yang dibayar kepada pekerja untuk membayar belanja khas yang dilakukan hasil daripada pekerjaannya, apa-apa ganjaran yang kena dibayar apabila berhenti kerja atau bersara, dan bonus tahunan. Semua saraan yang kena dibayar dengan wang oleh majikan kepada pekerja termasuk apa-apa bayaran berkenaan dengan cuti rehat, kerja lebih masa, komisen, allowance dan kerja tambahan pada hari kelepasan. Semua pembayaran berbentuk wang kepada pekerja dianggap sebagai gaji yang layak dicarumkan dengan perkeso. Pembayaran tersebut yang dibayar kepada pekerja sama ada bayaran mengikut jam, harian, mingguan, bulanan atau hasil kerja adalah juga dianggap sebagai gaji. Berikut dipaparkan contoh-contoh pembayaran oleh majikan kepada pekerja yang ditakrifkan sebagai gaji dan bukan gaji. Caruman perkeso. Majikan perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja yang layak mengikut kadar yang telah ditetapkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Caruman ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, caruman jenis pertama. Untuk pekerja yang berumur kurang daripada 60 tahun, caruman kena dibayar oleh majikan dan pekerja adalah untuk skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Kadar caruman di bawah jenis ini adalah terdiri daripada 1.75% share majikan
dan 0.5% share pekerja berdasarkan gaji bulanan pekerja itu mengikut kadar jadual caruman yang telah ditetapkan. Yang kedua, caruman jenis kedua. Kadar caruman di bawah jenis ini adalah daripada share majikan sahaja, iaitu sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja itu mengikut jadual caruman yang telah ditetapkan. Semua pekerja yang telah mencapai umur 60 tahun perlu dicarumkan di bawah jenis kedua bagi pelindungan skim bencana pekerjaan sahaja. Bagi pekerja baharu yang mulai mencarum ketika berumur 55 tahun, mereka hendaklah dicarumkan terus di bawah jenis kedua. Caruman sistem insurans pekerjaan. Kadar caruman bagi sistem insurans pekerjaan ataupun SIP adalah daripada 0.2% share majikan dan 0.2% share pekerja daripada gaji bulanan pekerja. Kadar caruman adalah tertakluk kepada jadual kedua Seksyen 18 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Semua majikan sektor swasta perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja. Caruman ini dikecualikan kepada penjawat awam dan yang bekerja sendiri. Semua pekerja yang berumur dari 18 tahun hingga 60 tahun perlu dicarumkan kecuali bagi pekerja yang berumur 57 tahun dan ke atas dan tiada caruman telah kena dibayar sebelum mencapai 57 tahun. Butir-butir gaji dan jadual kadar caruman. Berikut merupakan contoh butiran gaji yang diambil kira untuk pembayaran caruman. Pembayaran yang ditandakan X itu merupakan pembayaran yang tidak diambil kira di dalam pembayaran caruman perkeso. Slide ini pula memaparkan jadual kadar caruman bagi pekerja yang bergaji RM1,500. Medium pembayaran caruman dan kemaskini maklumat majikan. Cekapan dan produktiviti pada masa kini diukur setiap detik. Masa adalah segalanya. Kini, Perkeso memperkenalkan Assist, portal layan diri untuk majikan seperti anda menguruskan semua transaksi berkaitan Perkeso dengan cepat, tepat, selamat dan bebas kertas pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada. Apakah itu portal Assist? Assist membolehkan anda menguruskan semua transaksi penting pada masa sebenar, mencapai dan mengemaskini rekod majikan dan pekerja, memproses dan menyerahkan caruman bulanan, membuat bayaran caruman Perkeso secara terus melalui FPX, membayar atau mengemukakan rayuan ke atas faedah caruman lewat bayar FCLB. Mulai Januari 2018, Perkeso akan memberhentikan penghantaran borang 8A kepada majikan. Pastikan anda mendaftar dengan Assist sekarang dengan 3 langkah mudah. Muat turun borang pendaftaran Assist di www.perkeso.gov.my/portal. Email borang yang telah dilengkapkan ke idportal@perkeso.gov.my atau serah ke cawangan Perkeso terdekat. Sebaik menerima email dari Assist, log masuk ke portal Assist dengan ID pengguna dan kata laluan sementara yang diberikan. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi 1300-22-8000 atau lawati www.perkeso.gov.my. Caruman skim pekerjaan sendiri. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri
2017 pada 1 Jun 2017. Perluasan sektor-sektor baru ini akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020. Pencarum mestilah warga negara Malaysia ataupun pemastautin tetap yang menjalankan apa-apa pekerjaan sendiri dalam sektor-sektor yang dinyatakan di dalam jadual 1 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dengan tujuan untuk menjana pendapatan tanpa mengira had umur. Berikut merupakan 20 sektor yang diberikan perlindungan di bawah skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri berkuat kuasa pada 1 Januari 2020. Slide ini pula memaparkan 4 pilihan caruman yang boleh dipilih oleh pencarum berdasarkan kemampuan masing-masing. Pencarum juga boleh memilih bayaran secara bulanan ataupun secara tahunan. Kesalahan majikan. Yang pertama, memberi maklumat palsu dan mengemukakan dokumen palsu. Yang kedua, gagal membayar caruman pekerja. Yang ketiga, memotong gaji pekerja bagi caruman share majikan. Yang keempat, mengurangkan gaji atau keistimewaan atau faedah bagi pekerja. Yang kelima, membuang, memberhenti, mengurangkan atau menghukum pekerja. Yang keenam, gagal atau enggan menyampaikan pernyataan atau membuat pernyataan palsu. Yang ketujuh, menghalang pegawai perkeso menjalankan tugas dan kewajipannya. Dan yang terakhir, melanggar kehendak akta, kaedah atau peraturan perkeso. Pengkompaunan. Kompaun merupakan peruntukan di bawah Seksyen 95A Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 di mana ketua pengarah atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh beliau boleh menawarkan kompaun kepada mana-mana orang yang telah melakukan kesalahan yang boleh dikompaun seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan 2 Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pengkompaunan Kesalahan 2006, Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pengkompaunan Kesalahan
2006 telah diwartakan dan mula berkuatkuasa pada 1 Mac 2006. Di bawah Peraturan 2, Peraturan Keselamatan Sosial Pengkompaunan Kesalahan 2006, jenis-jenis kesalahan yang boleh dikompaun hanyalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah subsection 94(E) dan (G) Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Ianya merupakan kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan kewangan atau caruman majikan kepada perkeso. Jenis-jenis kesalahan yang boleh dikenakan kompaun. Yang pertama, tidak menyediakan atau menyimpan daftar pekerja. Dan yang kedua, tidak menyediakan jadual pembayaran caruman. Kesalahan ketiga yang boleh dikompaun adalah lewat daftar perusahaan. Yang keempat, lewat daftar pekerja. Dan yang kelima, lewat melaporkan kemalangan dalam tempoh yang ditetapkan. Pendakwaan. Di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, majikan atau pekerja yang didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM10,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kes pendakwaan akan dijalankan di Mahkamah Magistrat. Demikian tadi sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan berkenaan perkeso, peranan dan tanggungjawab majikan, caruman perkeso, caruman SIP, caruman SPS dan kesalahan yang boleh dikompaun serta pendakwaan ke atas majikan yang engkar kepada arahan yang dikeluarkan oleh perkeso. Sekian, terima kasih. Andainya aku tahu betapa diriku hilang tiadamu. Seperti biasa selepas bangkit dari beradu, sudah terbiasa nafas dan degup diatur dulu. Dah pun selesai yang itu terus merujuk kelengkapan di diri serba-serbi harus cukup. Kelihatan yang mana kabur dilengkapkan hantar, tenaga badan makin uzur dilengkapkan herba. Dan pada minda yang makin bebal nak dikental, zikir dan wirid cukup mujarabnya paras kebal. Nah bekal kan semuanya bila berjalan, biar berpayung sebelum berhujan sesalan. Walau di lambung ombak dunia menguji iman dan takwa, aku kekal teguh tiap kali diuji Tuhan. Kenali pintu halal, pagar yang mana haram, bijak perlu diakal, tak sekadar melarang. Kembali pada asal, fahami hukum alam, dugaan tak disangkal, datang bermacam ragam. Usah bertanya pada yang buta, pandangan dunia yang tak mungkin sama. Usah bertanya pada yang alfa, apa mungkin bahagia jika hilang Soalanku kenyerap sejadi bibir ramai, apakah dah ditetapkan manusia mudah mamai yang lalai jauh dari jadi khalifah, kemudi kapal karam dihancurkan laut khilaf. Dan insaf nyata ataupun jarang sekali, saat diri dihempas surgi baru kucuk bumi kan sunyi. Bila tiada nikmat dipuji dicuci, nikmatnya selama ni dikunci dan suci. Kan lubuk hati dengan ikhlas, jauhkan dari sombong dia saat kau berkipas. Yang rimas, yang lemas, yang dikilas, dibidas, semuanya akan hadir bila iman hanya bias. Harus diakur, makin jauh makin hancur bila tanpamu dulu hati lebur dari luhur. Jadi ku jujur saat bersamamu tak teratur, hidup rapi tak serapi seperti asalku dilentur. andaikan saja aku tahu betapa diriku hilang tiadamu. Maafkan ku yang tak pernah tahu, berikanlah ku waktu untuk aku, untuk kamu. Usah bertanya pada yang buta, usah bertanya dunia yang tak mungkin sama. Usah bertanya pada yang alfa, apa mungkin bahagia jika hilang segala. Sifatkan dosa
Hibah akan hadir tanpa henti berturut-turut. Pindah jumud di selaputi lumut di setiap sudut. Maksudnya semakin susun pula ke bermukim zuhud. Ayat 6 meyakinkan titik soal, bila mana pasti datang besar ataupun setimpal. Lut pada kalam maka yang rugi ditinggal. Hubungan semanusia lestari takkan ditinggal.